Letnan Adnan Saidi dilahirkan di Kampung Sungai Ramal, Kajang, Selangor pada tahun 1915. Adnan Saidi merupakan anak sulung dalam keluarganya. Adik-adiknya Ahmad bin Saidi dan Amarullah bin Saidi juga merupakan anggota tentera. Ahmad Saidi terbunuh dalam pertempuran selepas dia memasuki Angkatan Laut pada tahun 1939. Kapalnya HMS Pelanduk ditenggelamkan oleh Jepun dalam pelayaran ke Australia. Adiknya yang termuda, Amarullah Saidi, terselamat dari peperangan dan setelah bersara menetap di Kajang, Selangor. Letnan Adnan bin Saidi menerima pendidikan di Pekan Sungai Ramal dalam aliran Inggeris. Dia merupakan pelajar yang rajin dan berjaya dalam pengajiannya. Selepas menamatkan pengajiannya, Adnan terpilih sebagai guru pelatih dan mengajar selama lebih 1 tahun. Adnan Saidi kemudiannya mengambil keputusan untuk memasuki tentera. Pada tahun 1933, ketika berusia 18 tahun, Adnan Saidi memasuki Regimen Askar Melayu atau Malay Regiment. Setahun kemudian, dia terpilih sebagai rekrut terbaik. Pada tahun 1936, Adnan dilantik ke pangkat sarjan, kenaikan pangkat yang pantas bagi seorang tentera muda. Pada tahun 1937, Adnan Saidi terpilih untuk mewakili platunnya dalam perbarisan memberi hormat di London bagi menyambut pertabalan Raja George VI. Tidak lama selepas itu, Adnan Saidi sekali lagi dinaikkan pangkat kepada kompeni Sarjan Major dan dihantar ke Singapura untuk kursus latihan pegawai. Setelah menamatkan kursus sebagai Letnan Muda, Adnan Saidi dilantik sebagai Ketua Platun ke-7, Kompeni C Regimen Askar Melayu Diraja dan dinaikkan pangkat Letnan. Sekembalinya Letnan Adnan Saidi dari London, beliau telah berkahwin dengan seorang guru di kampungnya, iaitu Sofia Pakih Muda, dan dikurniakan 3 orang cahaya mata, iaitu 2 orang putera yang diberi nama Mokhtar dan Zainuddin serta seorang puteri. Namun begitu puterinya meninggal sejurus selepas kejatuhan Singapura. Pada akhir 1941, Letnan Adnan Saidi ditempatkan di Singapura dan membawa keluarganya bersama-sama. Mereka tinggal di rumah besar di Pasir Panjang, dalam kawasan yang dikhaskan untuk keluarga Regimen Askar Melayu. Apabila berita peperangan Perang Dunia Kedua semakin hampir dan pihak Jepun bersedia untuk menjajah Singapura, Letnan Adnan menghantar keluarganya kembali ke kampung mereka di Kajang, Selangor, dan ini merupakan masa yang paling getir bagi Letnan Adnan kerana isterinya Sofia sedang mengandungkan anak mereka yang ketiga dan merupakan kali terakhir mereka bersama. Sejarah pendaratan Jepun di Tanah Melayu dan tindakan pantas tentera Jepun memaksa tentera British berundur ke Singapura. Pertempuran-pertempuran akhir mempertahankan Singapura, termasuk pertempuran di Pasir Panjang yang lebih dikenali sebagai Pertempuran Bukit Candu. Bukit Candu dinamakan sempena kilang memproses candu yang dahulunya terletak di kaki bukit tersebut. Pertempuran sengit telah berlarutan beberapa hari sebelumnya. Tentera Jepun yang biasa bertempur dari ketumbukan tentera ke-25 yang terkenal berjaya mengatasi kedudukan pertahanan strategik di Singapura. Bukit Candu menandakan sempadan pertahanan terakhir. Ia merupakan kedudukan pertahanan penting di Singapura berasaskan 2 alasan strategik. Ia boleh melihat bahagian utara Singapura dan selain itu, sekiranya pihak Jepun mengawal permatang, ia memberikan mereka laluan langsung ke kawasan Alexandra. Kawasan Alexandra merupakan tapak depoh bekalan peluru dan bekalan utama, hospital tentera dan kemudahan utama tentera British. Dengan itu, permatan tersebut perlu dipertahankan bersungguh-sungguh. Pertahanan permatang itu telah ditugaskan kepada Kompeni C. Kompeni C merupakan sebahagian satu pasukan kecil Batalion Pertama Regimen Askar Melayu, 1 Melayu, Batalion 1 Melayu dan Batalion 2 Melayu. Bersama-sama dengan Batalion kedua Loyal Regiment, tentera British dipusatkan menjadi Brigade Infanteri Pertama Malaya, 1st Malaya Brigade. Pada 13 Februari 1942, Division Chrysanthemum, tentera Imperial Jepun yang handal di bawah pemerintahan Lieutenant General Renja Mutaguchi, menumpukan perhatian mereka kepada persisiran selatan Singapura, permatang Pasir Panjang. Pada pagi tersebut, permatan tersebut dibedil bertalu-talu dengan sokongan udara, mortar berat dan bedilan meriam. Kompeni C dan Letnan Adnan Saidi ketika itu telah ditempatkan di perkampungan Pasir Panjang, telah memberikan tentangan hebat. Akhirnya tentera Jepun terpaksa berundur disebabkan tentangan sengit daripada Kompeni C. Adnan dan orang-orangnya telah membina benteng pertahanan regimen di kawasan tanah tinggi yang dikenali sebagai celah Gap.
Walaupun mempunyai bilangan anggota yang lebih ramai, pasukan Jepun di bawah Meja Kimura gagal menembusi barisan pertahanan di celah gap. Pada tengah malam, 14 Februari 1942, Kompeni C menerima perintah untuk bergerak ke tapak pertahanan baru PT-226 Bukit Candu. Lebih ramai askar tambahan ditempatkan ke pasukan di bawah pimpinan Adnan, menjadikan jumlah keseluruhan 42 kesemuanya. Selepas meninjau persekitaran dengan cermat, Lieutenant Adnan Saidi memerintahkan orang-orangnya untuk memperkukuhkan benteng pertahanan mereka dengan beg pasir. Kawasan tersebut dikelilingi oleh benteng beg pasir. Pada awal petang 14 Februari, pihak Jepun melancarkan serangan berhelah daripada Jalan Pips Road mendaki PT-226. Lieutenant Adnan Saidi yang ketika itu berusia 27 tahun memantau kontijen tentera Sikh daripada tentera British India, British Indian Army. Penglihatannya yang tajam dan kecerdasan fikirannya membolehkan Lieutenant Adnan perasan sesuatu tidak kena apabila menyedari tentera berturban yang mara itu bergerak dalam kumpulan berempat dan bukannya bertiga seperti tentera British. Menyedari helah tersebut, Lieutenant Adnan Saidi dan anak buahnya melepaskan tembakan dan berjaya membunuh sekitar 20 orang musuh pada jarak dekat. Dengan itu memaksa tentera Jepun berundur. 2 jam kemudian, tentera Jepun telah melancarkan serangan besar-besaran dalam bilangan yang besar. Serangan tersebut menumpaskan Lieutenant Adnan Saidi dan tenteranya. Dengan bilangan yang jauh lebih kecil dan kekurangan peluru, Regimen Askar Melayu bertempur dalam pertempuran sehingga ke hujung nyawa. Walaupun Lieutenant Adnan terkorban, namun lebih daripada 800 askar yang telah dibunuh oleh Lieutenant Adnan dan regimennya. Pertempuran sengit berlanjutan di Bukit Candu. Semua jenis senjata digunakan termasuk bom tangan dan senjata automatik. Lieutenant Adnan sendiri mengendalikan senjata machine gun jenis Lewis gun. Dalam kebanyakan kes, askar bertempur dalam pertempuran berhadapan menggunakan bayonet. Tetapi mereka kekal bertahan, mengecewakan pihak musuh. Dalam pertempuran yang berikutnya, pengawal dan tentera mati. Adnan cedera parah tetapi enggan berundur. Dan sebaliknya menyuruh orang-orangnya berjuang sehingga ketitisan darah terakhir. Keberaniannya yang menaikkan semangat juang orang-orangnya untuk bertahan bersungguh-sungguh. Kopre Yaakob yang mendapat pingat keberanian Medal of Gallant merupakan salah seorang daripada mereka yang terselamat dalam pertempuran Bukit Candu. Dalam kacau bilau pertempuran, beliau yang cedera jatuh di atas mayat mereka yang terkorban. Beliau terselamat dengan berpura-pura mati di samping mayat rakannya dan melihat kematian mengerikan Adnan Saidi. Musuh yang menang berjaya menawan Lieutenant Adnan akibat perasaan dendam kerana keberaniannya melawan Jepun. Ketua pelatun itu diseret sebelum diserkup dengan guni. Tentera Jepun kemudiannya telah menggantungkan kakinya pada pokok ceri. Kerana meradang akibat kehilangan ramai rakan, tentera Jepun kemudiannya telah menikamnya dengan bayonet berkali-kali. Dalam kejadian lain disebut lehernya telah dikelar. Kejadian ini dilihat oleh Kopre Yaakob. Selepas pertempuran, pihak Jepun melarang sesiapa pun menurunkan mayatnya untuk dikebumikan. Dan tiada seorang pun yang berani. Keberanian Lieutenant Adnan Saidi bersama kontijen 42 orang anggota Askar Melayu yang telah bertempur bermati-matian untuk mempertahankan Permatan Pasir Panjang merupakan satu episod yang kini kekal dalam lipatan sejarah. Pertempuran sengit itu disebut khusus dalam perutusan Lieutenant General Arthur Ernest Percival berkenaan pemerintahan Operasi Malaya dari tarikh Disember 1941 sehingga 15 Februari 1942.